Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis fi kitabillah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam asy-syekh al-alim al-allamah Syekh Muhammad Sa'id rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharainil amin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ayat ini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita adab ataupun akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlak kepada guru segala guru, guru segala murabbi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga mengajar kita adab, jangan kita menggelar memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak baik. Ya. Di mana Allah Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai segala orang, hai mereka yang beriman. Mana mereka yang ada iman di dalam hatinya. La taqulu ra'ina, jangan kamu kata bagi kami itu ra'ina. Ya. Akan kami, dan adalah mereka itu kata bagi Nabi demikian itu, iaitu lughah Yahudi. Sabbun, sabbun ni mana menghina, memaki, memperlekeh. Maka suka mereka itu dengan demikian itu panggilan, dan khitab mereka dengannya akan Nabi, maka ditegah akan segala mukmin daripadanya. Ya. Ra'i ni ialah pengembala. Walaupun Nabi mengembala kambing, kita tak boleh kata hai tuan pengembala kambing, tak boleh. Ya. Macam kita panggil seseorang yang kemetot. Ya. Dia ada nama. Oi, budak kemetot sekejap. Ya. Ataupun umpamanya dia tempang, hai tempang. Tak boleh. Ya. Sebab ini dilarang, ya. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan kita ejek, jangan kita perlekeh satu kaum dengan satu kaum. Wala talmizu anfusakum. Jangan kita gelar seseorang. Wala tanabazu bil alqab. Kita laqab seseorang dengan panggilan, dengan sebutan yang tidak baik, ya. Itu larangan Allah Taala. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Perkara itu yang keji di sisi orang-orang yang beriman. Ya, panggilan seumpama itu. Kerana nama ini adalah sebahagian daripada doa. Ya.
Dan kalau kita mulakan dengan panggilan yang tak baik, orang ikut seram sebanyak mana manusia yang mengikut dengan gelaran yang tidak baik itu kita labelkan pada seseorang, maka kita dapat saham. Bukan saham baik, saham dosa. Ya. Kalau kita banyak pahala, pahala dapat ke dia. Ya, kalau kita pahala kurang, kita tanggung dosa dia. Ya. Jadi ini diajar kepada kita bagaimana adab kita dengan Nabi SAW. Sebab itu Nabi tidak dipanggil oleh para sahabat dengan Muhammad, walaupun namanya Muhammad. Ya, hai Muhammad, tak. Ya, bahkan isteri-isteri Nabi pun panggil, dia tak panggil Abang Mat pun. Ya, dia panggil ya Rasulullah. Ya, pangkat dia. Ini larangan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jangan kamu kata bagi kami itu ra'i. Tak boleh kita panggil. Mereka suka panggil, Yahudi ni suka panggil begitu kepada Nabi kerana nak memperlekeh. Ya. Menghina. Walaupun Nabi mengembala kambing, dan mengembala kambing ni adalah cara, teknik yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ya. Sebab kambing ni dia degil. Banyak-banyak binatang yang agak sukar, susah untuk dibela, dilarang kambing. Ya. Sebab itulah Allah Ta'ala latih kepada semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kebanyakannya adalah mengembala kambing. Ya. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang tersirat pada kambing ni. Ya. Selain daripada perangai dia, ialah susu dia. Ya. Susu kambing ni kalau orang penyakit, selalu sakit sendi, ya. Ya. Ataupun selalu kebas kaki tangan, elok minum susu kambing ni. Ya. Begitu juga baby yang kena kuning, lahir-lahir tu umpamanya 2-3 hari kuning. Sama ada kita jemur di awal pagi, cahaya matahari awal pagi, ataupun kita bagi makan susu kambing. Masukkan dalam botol, bagi budak tu isap. Ya. InsyaAllah. Ya, masa kita tuang tu kita bacalah doa, minta kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul kepada Nabi, dengan kelebihan yang ada kepada Nabi, dengan kemegahan yang ada pada Nabi, supaya Allah Ta'ala hilangkan penyakit tersebut. Ya. Macam mana kita nak berdoa memohon kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul kepada Nabi? Ialah dengan Allahumma inni. Ini kalau kita seorang, ya. Waktu kita tuang susu tu dalam botol, susu kambing tu, kita baca doa Allahumma, ataupun Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Ataupun kita baca Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika wa habibika wa rasulika nabiyil ummiyin. Kemudian kita teruskan dengan kita sebut hajat kita. Ya, selepas itu, ya. Dan doa dengan bertawassul kepada Nabi ini lebih diharapkan mustajab. Ya. Dengan kemuliaan, dengan kemegahan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Ya. Sabun, maki Yahudi. Maka suka mereka itu Yahudi dengan demikian itu sebutan. Dan khitab mereka Yahudi dengannya dengan perkataan akan Nabi, makna kepada Nabi. Maka ditegah mana Allah Ta'ala menegah segala mukmin daripadanya, daripada sebutan tersebut. Larangan. Bila kita lakukan apa yang Allah Ta'ala larang, maka berdosa. Dan apabila kita meninggalnya, berpahala. Kerana setiap larangan Allah Ta'ala itu, bila kita langgar, semuanya berdosa. Bila kita tinggal, artinya kita patuh, akur dengan larangan Allah Ta'ala, maka berpahala. Wa qulun zurna, dan kata oleh kamu,
nanti akan kami hingga kami hafaz barang yang engkau ajar akan kami itu. Ini makna daripada perkataan tersebut. Wasma'u, dan dengar oleh kamu dengan dengar terima. Ya. Jadi kita dengan Nabi SAW ni kita terima arahan apa yang Nabi arahkan. Ya. Sama arahan itu arahan buat ataupun arahan supaya kita meninggal ataupun menjauhkannya. Wasma'u, khitab kepada semua orang yang beriman, dengar oleh kamu. Mana dengar apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi sampaikan. Ya. Zaman kita ni Nabi Rasul dah tak ada. Maka ialah alim ulama, orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu. Dan ilmu itu, syarat ilmu itu ialah mesti muttasil. Muttasil ini ialah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, hinggalah kepada kita. Maka itu dinamakan ilmu. Kalau kita hanya dapat daripada Google, bergurukan Google, daripada radio ataupun apa-apa elektronik, ya, maklumat yang kita dapat daripada apa-apa sahaja media elektronik yang semata-mata kita dengar ataupun yang kita copy paste, maka ini disebut maklumat. Ia tidak dinamakan ilmu. Ya. Pandai tak dengan maklumat? Pandai. Tetapi martabatnya pada sisi kaedah ilmu dalam Islam, martabatnya rendah. Ya. Tu beza maklumat dengan ilmu. Ya. Ilmu pun pandai, maklumat pun pandai, tetapi martabatnya rendah maklumatnya. Ya. Seperti umpamanya kita belajar Al-Quran dengan rakaman dalam YouTube. Umpamanya kita dengar Imam Masjidil Haram baca, kita pun ikut. Pandai tak? Pandai. Ya. Ilmu ke bukan ilmu, namanya maklumat. Sebab guru itu tak boleh memperbetulkan kesalahan kita. Ya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan Nabi akan membaca Al-Quran di hadapan gurunya. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Walaupun martabat Jibril itu lebih rendah daripada muridnya, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi proses berguru itu adalah syarat ilmu dalam Islam. Ya. Macam kita belajar ilmu tajwid tu, tak boleh kita semata-mata rakaman. Kena ada guru dia. Guru ajar macam mana huruf ha, kha. Mulut buka sedikit, tutup, dengung dia. Tengok mulut guru. Guru tu boleh tegur kesalahan kita. Kalau rakaman dia tak boleh tegur apa-apa kesilapan, kesalahan yang murid lakukan. Sebab itu syarat ilmu tu begitu ketat. Ya. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lan tanalal ilma illa bisittah. Ilmu takkan kita dapat. Ilmu, ya, lan nafyulil abad. Tidak akan memperolehi ilmu oleh seseorang illa bisittah, melainkan kena ada 6. Walaupun ini bukan hadis kata ulama, tetapi aqwalul ulama, aqwalul awliya, mereka ini adalah bimbingan daripada Allah Ta'ala. Tetapi mereka bukan wahyu, tetapi mereka dapat bimbingan daripada Allah Ta'ala. Ya. Dalam bentuk karamah. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam aqwalul ulama, banyak kata-kata hikmah yang mereka keluarkan, yang mereka ucapkan. Kadang-kadang perkara itu tidak berlaku zaman kita, tetapi dia berlaku 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Seolah-olah dia mengetahui apa yang akan berlaku. Ya. Begitu juga dengan situasi hari ini, COVID-19 hari ini, kan.
Kalau tuan-tuan lihat dalam beberapa aqwalul ulama, terutama habaib daripada Indonesia, ya, situasi yang kita lalui hari ini 2020 ni, 5 tahun 7 tahun dulu dah mereka dah tahu dah, ya. Tetapi apabila mereka terangkan dalam majlis ceramah, dalam khutbah, masyarakat menganggap penipu, ya, menipu. Macam mana dia boleh tahu perkara yang berlaku di hadapan, ya? Kalau ini dinamakan mukjizat pada nabi-nabi dan rasul-rasul, ya, seperti apa yang akan berlaku pada akhir zaman, ya. Nabi sebut satu. Ilmu itu pun Nabi dapat daripada wahyu, Nabi dapat daripada ilham yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka secara jazbah, ya. Ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada alim ulama, awliya illahi salihin, ya, orang-orang yang muqarrabin, ya, orang-orang yang disebut abrar. Mereka ini, ucapan mereka, pandangan mereka, ya, adalah dengan bimbingan daripada Allah Ta'ala, ya. Kadang-kadang kita tak jangka dan kadang-kadang kita tak boleh terima pada masa tersebut, ya. Tetapi ia adalah perkara yang berlaku pada zaman kita. Antaranya tuan-tuan boleh lihat ceramah Kiai Zainuddin MZ, ya. Ini salah seorang daripada Pak Kiai di Indonesia yang masyhur, ya. Dia dah meninggal 5 tahun lepas. 5 tahun lepas dia, ya. Banyak ceramah-ceramah dia yang sebelum ini, yang 10 tahun dulu, menceritakan apa yang akan berlaku ni masa kita, ya. Itu disebut kalau waliullah karamah. Cerita tentang perkara ini tuan-tuan boleh lihat di dalam, antaranya ialah kitab yang bernama Hilyatul Awliya, ya. Wali-waliullah ini kadang-kadang mereka ini dianggap orang gila oleh masyarakat, ya, kerana cara mereka menilai, pandangan mereka tak masuk akal oleh manusia yang jahil pada zaman itu, ya. Tetapi itulah realiti yang akan berlaku, ya. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kelebihan pada barang-barang yang mereka telah tinggalkan untuk kita, antaranya kitab-kitab ataupun barang-barang, ya. Kalau Nabi Rasul disebut fudala, ya. Sebab itulah cerita tentang perkara ini, keberkatan daripada Nabi, Rasul, wali-waliullah, alim ulama ini, tuan-tuan juga boleh lihat dalam kitab yang sama, ya. Dalam kitab tersebut menceritakan seorang muslimah, ibu kepada Anas bin Malik. Anas ni ialah khadam Nabi selama 10 tahun, ya. Dia khidmat dengan Nabi. Yang muslimah ini bernama, ibu ini bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dia tak pernah sekolah tinggi. Dia sekolah rendah, sekolah menengah, hanya madrasah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan, ya. Setiap kuliah Nabi dia datang, ya, bersama dengan suaminya yang bernama Abu Talhah, ya. Kemana pun kuliah Nabi dia tak pernah tinggal, ya. Satu ketika dia jemput Nabi, lepas Nabi bagi kuliah, dia jemput Nabi ke rumah, ya. Nabi ni dia kalau dijemput, dia datang ke rumah, dia takkan datang seorang, dia akan ajak orang lain, ya. Jadi dia akan ajak 2-3 orang bersama dia.
Tapi kalau ramai yang melihat Nabi menuju ke rumah itu, Nabi akan panggil semua. Ya. Lalu Nabi pergi jemputan Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim berikan segelas susu dalam girbah. Girbah ni bahasa Arab ialah bekas yang diperbuat daripada kulit kambing. Girbah ni dia ada dua. Satu yang dibuat cawan. Dibuat cawan. Yang satu lagi dibuat takungan air. Pun disebut girbah. Girbah besar, girbah kecil. Ya. Ummu Sulaim tuang air tu dalam susu tu dalam girbah tersebut, dalam cawan yang diperbuat daripada kulit. Tuang susu, bagi ke Anas. Anas bagi kepada Nabi SAW. Ummu Sulaim dia tengok Nabi minum. Lepas Nabi minum, dia bagi ke Anas, anak dia. Ummu Sulaim tengok cawan tu pula. Bila cawan tu diserahkan kepada Ummu Sulaim, Ummu Sulaim masuk dalam rumah dia, dalam bilik dia. Dia ambil gunting, digunting tu. Di hujung cawan yang pernah bersentuh kulit Nabi, di hujung cawan gunting. Ya. Kemudian dia ambil, disimpan dia. Dibungkus dalam kain kecil, disimpan dia. Setiap kali anak dia sakit, anak dia bukan Anas dia, ada anak lain sama. Setiap kali anak dia sakit, dia akan berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, dibawa segelas air, dimasukkan benda tu. Ya. Dan dia berdoa dengan bertawassul kepada Allah, bertawassul kepada Nabi SAW. Dia minta kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul kepada Nabi. Ya. Kemudian dibagi minum anak dia. Anak dia sakit, dia tak bawa ke hospital. Ya. Klinik pun tidak, orang pun tak rawat. Dia gunakan benda tu je. Ya. Begitu juga dengan kalau tuan-tuan baca dalam kitab yang sama, seorang ulama mazhab yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya. Ahmad Ibn Hanbal ni dia ada anak yang bernama Abdullah. Anak dia. Abdullah pernah memerhati apa yang ayah dia buat. Ya. Ayah dia ni dalam poket baju dia ni ada secepis kain putih. Ya. Dan dalam kain putih itu ada beberapa urat rambut. Rambut ini dia ambil daripada guru dia, daripada Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ambil daripada guru dia, sampailah kepada sahabat. Ceritanya rambut ini adalah pada ketika Nabi SAW tahallul. Setelah Nabi cukur, dulu bukan ada pisau cukur, pisau lipat tu, cukur rambut. Ya. Rasa anak-anak kita sekarang tak jumpa pisau lipat tu. Ya. Bila Nabi cukur, sahabat setiap apa sahaja yang terpisah daripada tubuh Nabi, semua mereka akan ambil, mereka akan simpan. Ya. Termasuklah rambut yang Nabi cukur pada ketika tahallul. Antara mereka yang menyimpannya ialah Khalid ibn Walid. Diambil, disimpan, kemudian dibagi pada anak dia, dibagi pada murid dia, sampailah kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya. Jadi sampai ke Ahmad Ibn Hanbal ni ada 3 urat rambut je. Dan rambut itu dimasukkan dalam kain putih, perca kain, digunting, dijahit elok-elok, disimpan. Kemana-mana pun dia
pergi, dia bawa. Kadang-kadang bila dia nak minum, dia ambil celup, dia minum, dia minum air. Ya. Kalaulah manusia yang tak ada ilmu hari ini, dia kata ajaran sesat, no. Ya. Ajaran sesat, no. Celup. Ini ulama mazhab, ya. Dia yang mencipta mazhab, antara iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam ahli sunnah mazhab mazhab ni dia ada 4 kalau dalam fiqah. Imam Maliki, anak Anas bin Malik, tu Imam Malik, no. Imam Hanafi, anak sahabat juga. Imam Syafi'i, anak murid kepada Imam Malik. Dan Imam Syafi'i ini adalah imam mazhab yang rantaian keturunan dia sampai kepada Nabi. Imam Syafi'i ini. Tetapi berhubung rantaian keturunan dengan Nabi pada datuk Nabi yang keempat. Bukan terus kepada Nabi, rantaian di situ pertemuan dia. Datuk Nabi yang keempat, Imam Syafi'i ini. Yang keempat ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Cerita Ahmad Ibn Hanbal ini, kalau tuan-tuan lihat dalam cerita wali-waliullah, beliau ini adalah di antara orang yang pernah bermimpi dengan Nabi, ya. Dan Nabi serahkan liwa. Liwa ni makna bendera. Di mahsyar nanti dia ada beberapa kelab, ya. Umat Nabi Muhammad ni di mahsyar nanti dia ada beberapa kelab, ya. Di antara kelab yang memegang bendera Nabi ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya. Ceritanya begini. Sebab tuan-tuan tak ada kitab. Kalau tuan-tuan ada kitab, saya nak baca terus lagi ni. Tak ada kitab, kita cerita. Ini nak cerita kemuliaan, ya. Nak cerita keberkatan, ya. Nak cerita syama'il, nak cerita kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kekasih Allah Ta'ala, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemuliaan ini juga tempias, melempah kepada alim-alim ulama dan wali-waliullah, ya. Malam ni saya nak cerita tentang Nabi sahaja. Akan datang saya akan cerita sedikit tentang karamah para sahabat, alim-alim ulama, ya. Malam ni cerita tentang Nabi dan imam mazhab. Imam Syafi'i, nama dia ialah Muhammad bin Idris, ya. Tetapi dia masyhur dengan gelaran Imam Syafi'i. Macam seseorang masyhur dengan sebutan Imam Masjid Felda Sungai Tengi, itu bukan nama dia. Dia ada nama dia sendiri. Begitu juga Imam Syafi'i. Syafi' itu nama tepat, ya. Nama dia ialah Muhammad bin Idris. Satu malam Imam Muhammad bin Idris ni dia bermimpi. Dia bermimpi jumpa Nabi SAW, dan dia melihat pada tangan Nabi SAW ni ada beberapa bendera. Di antara bendera yang ada di tangan Nabi ni, Nabi berikan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya. Lalu Imam Syafi'i terjaga daripada tidur dia. Dia terjaga daripada tidur dia. Cerita ni selain daripada dalam kitab yang saya sebutkan tadi, ialah juga terdapat dalam kitab yang telah disusun oleh Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab yang beliau susun, iaitulah Lil Mafahim Yajib an Tusahhah, ya. Juga cerita yang sama, ya. Setelah Imam Syafi'i terkejut, di pagi dia bermimpi pada waktu malam,
dia terkejut dan dia sembahyang malam hinggalah ke subuh. Selepas subuh dia kuliah. Selepas dia menyampaikan kuliah, lalu dia panggil seorang muridnya yang bernama Rabi'. Ini murid Imam Syafi'i, antara yang genius. Ya. Lalu dipanggil Imam Rabi', antara murid Imam Syafi'i. Dipanggil, "Hai Rabi', hari ini aku tugaskan kepada engkau untuk supaya engkau apabila balik nanti ke Basrah." Masa tu Imam Syafi'i di Mesir. Ya. Imam Syafi'i ini kalau kita lihat dalam kitab, dia dua tempat dia tinggal lama. Pertama ialah di Basrah. Yang kedua ialah di Mesir. Kalau semasa di Basrah, di Kufah, itu disebut qaul qadim. Ya. Kalau disebut qaul qadim itu semasa Imam Syafi'i di Iraq. Kalau disebut qaul jadid ialah semasa Imam Syafi'i di Mesir. Ya. Ini setelah Imam Syafi'i dah jadi tuan guru besar, mengajar ramai murid dia. Daripada ramai-ramai murid dia tu, ada seorang murid yang genius, namanya Imam Rabi'. Dipanggil Imam Rabi'. Nanti bila kamu nak balik ke Iraq, kamu bagi tahu aku. Ada amanah yang aku nak sampaikan kepada engkau. Ya. Imam Rabi' kata, bulan depan saya balik. Seminggu sebelum Imam Rabi' ni balik ke Basrah, dia bertemu dengan guru dia Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, nanti sekejap lagi lepas main zuhur aku nak bagi satu sampul. Sampul ni aku amanahkan kepada engkau, jangan engkau buka. Engkau sampaikan surat ini kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa yang ditulis dalam itu ialah Imam Syafi'i tulis surat kepada saudaraku, sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal tu murid beliau. Ya. Imam Rabi' pun muridnya, murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad Ibn Hanbal pun murid kepada Imam Syafi'i. Dia tulis dalam surat tu bahawa dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah telah memberikan bendera kepada beliau, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, apakah isyarat ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal akan mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tetapi beliau akan diuji dengan ujian yang berat. Apa dia? Ialah fitnah agama. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal ini pemimpin negara pada masa itu memaksa seluruh rakyat supaya mengatakan, menyebut, memperakui bahawa Al-Quran itu baharu. Jadi pada zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, apabila surat itu dia ditulis selesai, diberikan kepada Imam Rabi', Imam Rabi' pun balik kampung dia, balik ke Iraq. Ya, beberapa minggu daripada Mesir ke Iraq, sampai di Iraq, lalu surat itu diserahkan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Setelah surat itu diserahkan kepada Imam Ibn Hanbal, lalu Imam Ibn Hanbal buka dan dia baca dan dia faham. Lalu ia menangis. Lepas baca surat tu, dia buka, dia menangis. Lalu Imam Rabi' bertanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, "Hai Tuan Syekh, ya,
apakah isi surat yang telah ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris yang menyebabkan engkau menangis? Dia kata, aku berterima kasih kepada guruku Muhammad bin Idris, ya, kerana menyampaikan berita gembira kepadaku, ya. Tetapi dalam surat yang sama menyebut bahawa kemuliaan yang akan aku terima ini, aku terlebih dahulu diuji dengan ujian yang berat, ya, iaitulah dipaksa Imam Ahmad Ibn Hanbal supaya mengaku bahawa Al-Quran itu adalah baharu. Dan kalau kita baca sejarah Imam Ahmad Ibn Hanbal ni, dia ditangkap, dirotan hingga sampai dia pengsan beberapa kali, ya, sampai seluar yang dipakai itu lucut dengan karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal ni, seolah-olah ada orang yang tolong pakaikan balik seluar dia, putus tali seluar dia ni, kena rotan hari-hari, kena rotan pengsan, nanti diubati dah sembuh semula, kena rotan balik, dipaksa, ya, supaya mengaku bahawa Al-Quran itu baharu, ya. Itu cerita yang terdapat dalam surat tersebut. Lalu Imam Rabi' setelah surat itu dibaca, Imam Ahmad Ibn Hanbal menangis. Lalu Imam Rabi' berkata kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, hai Tuan Syekh, apakah kalau kita kata buah tangan ataupun tanda yang boleh aku bawa balik apabila aku bertemu semula dengan Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i? Imam Ahmad Ibn Hanbal ni dia setiap kali dia mengajar, dia akan memakai dua jubah. Satu jubah dalam, ya, satu lagi jubah luar. Macam biasa imam kalau nak semayang, dia ada satu lagi jubah luar kan. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal setiap kali dia nak mengajar, dia akan pakai baju jubah dua lapis. Lalu dia kata kepada Imam Rabi', bangun, kamu bangun. Lalu dibuka baju dia, baju jubah dia yang luar ni, dipakaikan kepada Imam Rabi', ya. Imam Rabi' ni dia bukan imam mazhab, tapi dia adalah orang alim pada zaman tersebut. Selepas itu, pendek ceritanya, Imam Rabi' dah beberapa bulan di Iraq, dia nak menyambung semula pelajaran dia dengan Imam Syafi'i di Mesir. Dia pun balik semula ke Mesir dengan memakai jubah yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia bertemu dengan, bila sampai di Mesir, di madrasah dia bertemu dengan Imam Muhammad bin Idris, dan dia sampaikan salam, ya, hai Tuan Syekh, bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal mengucap salam dan mengucapkan terima kasih dengan berita tersebut, ya. Lalu Imam Syafi'i berkata kepada Imam Rabi', dia kata, apakah hadiah yang diberikan kepada engkau? Seolah-olah dia nampak apa yang berlaku antara Imam Rabi' dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Seolah-olah dia nampak, ya. Padahal perkara itu berlaku di Iraq, Imam Syafi'i di Mesir, ya. Imam Syafi'i tanya, apa hadiah yang diberikan kepada engkau? Lalu Imam Rabi' dengan jujur menjawab, aku diberi hadiah baju ni, baju jubah yang aku pakai ni. Imam Syafi'i kata, tidakkah yang menyampaikan berita gembira kepada Ahmad Ibn Hanbal itu aku? Imam Rabi' kata, ya. Kalau begitu,
Imam Rabi' kata, aku hadiahkan jubah ini kepada engkau. Tetapi Imam Syafi'i ini dia orang yang warang, ya, orang yang bijaksana. Dia kata apa kepada Imam Rabi'? Aku tidak menghendaki hadiah yang telah dihadiahkan kepada engkau. Habis itu engkau nak apa? Cerita ni masih lagi tergantung. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Pendek ceritanya, jubah yang Imam Rabi' pakai tu, Imam Syafi'i kata, engkau balik nanti, engkau basuh baju ni, airnya jangan engkau buang, engkau takung, engkau bagi kat aku. Cerita tu sampai di situ. InsyaAllah akan datang saya sambung cerita tersebut. Imam Syafi'i nak buat apa air tu? Air basuh baju yang pernah dipakai oleh Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan Ahmad Ibn Hanbal adalah murid dia. Ini nak cerita apa-apa sahaja yang ada pada Nabi, Rasul, alim ulama, wali-waliullah, semuanya ada keberkatan. Ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, walaupun cerita ni masih tergantung. Kalau ada sumur di ladang, boleh kutumpang mandi, ada umur panjang, insya-Allah kita akan sambung lagi akan datang. Kalau saya lupa nak cerita, tuan-tuan ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu a'lam. Your